Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Kelantan dalam saingan Piala Malaysia 2023 First League. JDT menang 5-1 pada perlawanan ni. Hasil jaringan daripada Heberty 2, 1 Bekson, 1 Nazmi Faiz dan 1 dari Syarul Saad. Manakala gol Kelantan dijaringkan oleh Galaif. So pada perlawanan ni kalau kita lihat JDT menurunkan pemain-pemain dan juga membuat rotation di beberapa position lah, dan perkara tersebut tidak menjejaskan kepada corak permainan yang ditampilkan oleh JDT. Sebaliknya mereka masih lagi mampu untuk memberikan maksimum dan juga konsistensi yang sama seperti mana face squad apabila mereka bertemu dengan pasukan lawan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang peranan di bahagian tengah yang dikendalikan oleh Yuan Muniz. Untuk perlawanan ni kita boleh nampak yang sebenarnya Yuan Muniz adalah player yang suka buat hantaran di belakang pertahanan, dan perkara tersebutlah yang dilakukan oleh Yuan Muniz untuk melakukan hantaran-hantaran dan juga meletakkan bola di belakang pertahanan untuk mencari winger pasukan JDT dengan menewaskan pertahanan pasukan Kelantan FC. Sebagai contoh kita ambil untuk Yuan Muniz adalah hantaran yang dilakukan oleh beliau untuk gol pertama pasukan JDT, yang mana hantaran tersebut adalah meletakkan bola di belakang pertahanan Kelantan yang bermain dengan agak tinggi dan berjaya untuk beat offside trap pasukan Kelantan FC dengan mencari Ramadan Saifullah sebelum Ramadan mencari Bekson. Jadi peranan yang ditunjukkan oleh Yuan Muniz ni, dia menunjukkan yang dia adalah seorang player yang sangat bagus dalam melakukan hantaran jarak jauh dan bertindak sebagai deep line playmaker. Jadi perkara itu yang saya suka, dan gandingan beliau bersama dengan Endrick dan juga Nazmi Faiz. Tetapi apa yang paling saya suka adalah tentang peranan daripada Nazmi Faiz, yang mana untuk game ni Nazmi Faiz bertindak dengan sangat cemerlang di kawasan middle third dan juga berhampiran dengan di box. Kita boleh nampak ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh Nazmi Faiz apabila dia move lebih advance untuk berada di bahagian forward ataupun di bahagian final third, berjaya untuk create something kepada pasukan JDT. Contohnya kita ambil satu percubaan daripada Heberty yang mana Oscar Arribas melakukan throw in dan Nazmi Faiz membuat larian masuk ke dalam di box, dan throw in dilakukan kepada Nazmi cut back kepada Heberty buat percubaan, tapi sayang di save oleh Irfan Haikal iaitu goalkeeper Kelantan FC lah. Tetapi selepas itu kita boleh nampak pelibatan Nazmi Faiz di dalam kawasan di box memang banyak, dan hasilnya apa? Dia berjaya menjaringkan satu gol hasil daripada gerakan Sumareh kepada Diri Syam, dan Diri Syam buat cutback kepada Nazmi sudahkan peluang tersebut. So involvement ataupun pelibatan daripada Nazmi Faiz, yang mana Yuan Muniz akan lebih drop lah untuk bertindak sebagai deep lane playmaker, membolehkan dan juga membebaskan Nazmi Faiz untuk naik lebih tinggi untuk involve dengan berada di dalam kawasan di box ataupun berhampiran dengan di box untuk attacking structure pasukan JDT. Itu perkara yang pertama yang saya suka. Yang kedua, kalau kita bercerita tentang pasukan JDT pada perlawanan semalam, apa yang menarik tentang pasukan JDT adalah pengganti kepada Arif Aiman iaitu Ramadan Saifullah, yang mana untuk game ni Ramadan Saifullah bertindak dengan sangat cemerlang sebagai right winger bagi pasukan JDT. Dia punya pergerakan, dia punya body language, body fan, dia punya body ball control, dribbling dia memang sangat-sangat efektif untuk beat pertahanan pasukan Kelantan di bahagian kiri pasukan Kelantan lah, atau di bahagian kanan pasukan JDT, yang mana kita boleh nampak yang Ramadan Saifullah semalam bertindak dengan sangat cemerlang daripada melepasi offside trap, daripada melepasi satu ataupun dua kawalan daripada pemain Kelantan FC, dan dia berjaya untuk beberapa kali masuk ke dalam di box dan buat cutback ataupun hantaran ke dalam kotak penalti untuk mencari pemain-pemain pasukan JDT. Dan kita boleh nampak yang sepatutnya dia boleh dapat banyak assist pada perlawanan semalam, tetapi boleh dikatakan banyak hantaran dia yang menjumpai Bekson agak tumpul ataupun boleh dikatakan tidak execute peluang tersebut dengan sebaiknya seperti mana yang sebelum ni lah. Boleh dikatakan Bekson agak kurang tajam pada perlawanan ni walaupun menjaringkan satu gol, tetapi dari segi decision wise dan juga finishing yang dilakukan oleh Bekson, boleh dikatakan dia berada di tahap yang average ataupun di bawah below par, bukan seperti aksi-aksi dia yang sebelum ni lah.
lah. Sebab selalunya kalau ada clear chance ataupun peluang yang sangat terbuka, memang kita boleh nampak Baeksun boleh execute. Tetapi untuk perlawanan ni, daripada segi decision wise, sepatutnya Baeksun boleh untuk open kepada teammate dia sendiri, tetapi dia tak open. Dia melakukan percubaan dan hasil daripada percubaan tersebut boleh dikatakan tidak terlalu efektif untuk menjaringkan gol ataupun menembusi jaringan lah. Jadi disebabkan itulah Ramadan Saifullah hanya mendapatkan sedikit assist. Kalau tak, mungkin dia boleh dapat 2 atau 3 assist lagi lah. Tetapi apa-apa pun, Ramadan Saifullah sangat cemerlang untuk game ni. Yang ketiga, kalau kita bercerita tentang pasukan JDT, apa yang paling ketara adalah tentang penggunaan dua striker mereka, iaitu Baeksun dan juga Heberty. Walaupun kedua-dua striker ni adalah tentang menjaringkan gol, tetapi bagaimana mereka complete complete each other ataupun melengkapi antara satu sama lain. Yang mana kalau kita lihat peranan daripada Heberty, dia adalah lebih kepada free role ataupun lebih kepada shadow striker, yang mana dia akan drop lebih deeper ataupun dia akan sentiasa bergerak di dalam padang untuk menjadi link up player ataupun open ataupun create space kepada Baeksun. Dan benda ni lah yang kita perlukan untuk Heberty bertindak sebagai shadow striker, iaitu sentiasa membantu Baeksun dalam membuat gerakan serangan. Dan dalam pada masa yang sama, sekiranya Baeksun dah drop lebih deeper, maka Heberty akan sentiasa mengganti tempat Baeksun untuk berada di dalam D-box ataupun berada di hadapan Baeksun untuk memastikan yang pasukan JDT sentiasa ada pemain nombor 9 yang berhampiran dengan kotak penalti. Contohnya kita ambil gol yang dijaringkan oleh Heberty yang di-assist oleh Baeksun. Baeksun dah drop deeper, jadi apa yang dilakukan oleh Heberty adalah Heberty naik lebih tinggi untuk memberi peluang kepada Baeksun melakukan assist. Dan kalau kita lihat kepada gol yang pertama, bagaimana kedudukan Baeksun dan juga Heberty, yang mana mereka berada tidaklah gap terlalu jauh, tetapi sentiasa memberikan ruang kepada Baeksun untuk berada dalam kedudukan yang kosong, dan Heberty tak ambil bola yang offside tu pun dan membiarkan kepada Ramadan, dan Ramadan passing kepada Baeksun. Dan gol pertama daripada Heberty melalui corner kick, yang mana dia berjaya untuk react kepada bola yang terbias tu dengan cepat untuk skor gol bagi pasukan JDT. So mereka ni complete each other. Baeksun dengan cara dia lebih kepada goal scorer, Heberty dia lebih kepada untuk create space kepada bahagian attacking, tetapi dalam pada masa yang sama dia sentiasa berada dalam right space dan juga right time untuk dia menjaringkan gol. So that is different lah between Heberty dan juga Baeksun, tetapi kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain lah. So chemistry mereka mungkin akan meningkat dari satu masa ke semasa lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita boleh cerita tentang pasukan JDT untuk game ni, boleh dikatakan mereka berjaya memanfaatkan set pieces yang mereka dapat, terutamanya corner kick. Syahrul Saad berjaya untuk skor lagi untuk game ni apabila bertemu dengan Kelantan, satu glancing header yang sangat bagus. Tetapi untuk backline pasukan JDT, mereka agak loose pada perlawanan ni. Boleh dikatakan banyak ruang kosong berjaya untuk dieksploit oleh pasukan Kelantan. Mungkin mereka boleh perbaikilah, sebab semalam boleh dikatakan hampir semua lokal kecuali Oscar Aribas, jadi mereka boleh perbaiki back four mereka untuk jadi lebih kompeten untuk pemain-pemain tempatan lah. Sebab semalam Kelantan daripada si pemain muda pun berjaya exploit beberapa kali masuk ke dalam D-box. Nasib baiklah Farizal Malias agak cemerlang dalam menafikan beberapa percubaan. Namun percubaan daripada Kalaif tu memang wonderful goal lah, yang boleh dikatakan memang kesukar untuk kita save lah. Dan disebabkan Kalaif tu ada space yang banyak, tak ada orang block, maka Kalaif melakukan percubaan yang terus masuk ke dalam gawang gol. Jadi yang mereka boleh perbaiki untuk JDT untuk menurunkan skuad kedua ni, satu daripada defense department lah, jadi mereka boleh perbaiki. Yang kedua daripada attacking structure lah, untuk mereka perbaiki lagi. Dan kudus lah untuk Aisyah Hadi yang diturunkan untuk debut dia pada perlawanan ni dan menggantikan tempat Matt Davis. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi beliau berjaya buat something yang bagus lah di bahagian kanan tu. Dan untuk Derek Sham diturunkan lagi dan dia berjaya untuk create satu assist. That is a good thing lah. So benda tu positif lah. Jadi kita boleh puji untuk JDT. Jadi untuk Kelantan, overall game mereka not bad, tetapi mereka punya defense memang kena perbaiki lah, sebab defense mereka agak crucial, buat mistake dan juga banyak memberi ruang untuk pasukan JDT melepasi, terutamanya daripada segi open gameplay. Banyak mereka orang kata apa, tenggelam daripada marking mereka sendiri dengan highline yang mereka lakukan. Bahkan daripada segi situasi set pieces pun mereka perlu baiki. Dan untuk attacking structure, saya rasa Nathaniel Seringgo, Fazrul Amir, Muhaimin, Izzuddin, Kalaif dan sebagainya, mereka dah jalankan tugas dengan baik. Tetapi in term of execution
transition ataupun finishing, mereka gagal lagi lah. So mereka kena berlatih lagi untuk buat finishing drill untuk sudahkan peluang-peluang yang mereka dapatkan. Sebab Kelantan FC ada peluang yang sangat banyak untuk gilak pemain-pemain ni untuk masa depan. Sebab mereka ada beberapa key player macam Muhaimin untuk nombor 10, Nathaniel Ringo boleh main kanan dengan tengah, boleh main kiri dengan tengah, Fazrul Amir boleh main kiri, lepas tu Haris boleh main striker kan. Mereka memang ada beberapa banyak player muda yang cemerlang. So mereka boleh untuk perbaiki benda tu untuk long term punya planning. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.